Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu pada siri yang ketiga untuk hari ini dan kita berada pada siri yang ke-280 daripada pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim. Kita telah tiba pada riwayat 5257 hadis-hadis berkenaan tentang adab at-ta'am, adab makan, wasyarab, adab minum, wa ahkamihima, dan hukum ahkam yang berkaitan tentang makan dan minum. Hadis yang pertama banyak menegaskan berkenaan tentang membaca bismillah waktu makan, menyebut nama Allah ketika makan, dan itu adalah doa yang setiap daripada kita hafal. Kalaulah tak tahu doa-doa yang lain, maka bacalah bismillah dengan nama Allah ketika makan dan minum. 5257 baca sanad dia. Adalah kami apabila kami menghadiri bersama dengan Nabi SAW ta'aman, mana-mana makanan. Lam nadha aidiana, kami tidak akan meletakkan tangan kami dalam kurungan pada makanan. Hatta yabda'a, sehingga memulakannya terlebih dahulu Nabi SAW, fayada'a yadah, maka Nabi SAW akan meletakkan tangan baginda terlebih dahulu. Daripada sini yang kita belajar pada baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam Nawawi, bayanu hadzal adab. Di sini ada satu adab yang banyak orang terlepas pandang dan tak buat. Annahu yabda'ul kabir, mendahulukan orang yang lebih tua, wal fadil, ataupun orang yang mempunyai kelebihan seperti ilmu dan sebagainya, fi ghasdil yad, dalam membasuh tangan, dan juga memulakan makan. Maka mendahulukan orang yang lebih tua untuk makan, ataupun orang yang mempunyai kelebihan ilmu dan sebagainya untuk makan terlebih dahulu. Barulah bila Nabi dah letakkan tangan, baru sahabat yang lain mula makan. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'ama, kata Huzaifah, dan sesungguhnya kami menghadiri bersama dengan Nabi SAW pada satu kali akan jamuan makanan. Faja'at jariyatun, maka telah datang seorang budak perempuan kecil, ka'annaha tudfa, seolah-olah budak tersebut ditolak. Fadhahabat li tada'a yadaha fi ta'am, maka budak perempuan tersebut telah pergi untuk meletakkan tangannya pada makanan. Fa akhadha Rasulullah biyadiha, maka Nabi SAW memegang tangan budak perempuan tersebut. Kenapa? Sebab dia tak baca bismillah dulu sebelum makan. Maka Nabi pegang tangan dia. Summa ja'a Arabiyun, datang pula seorang Arab Badui, ka'annama yudfa, seolah-olah dia telah ditolak. Fa akhadha biyadihi, maka Nabi pun pegang tangan dia. Maka Nabi SAW pun menegur mereka berdua. Sabda Nabi SAW, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yastahillu ta'am, menganggap dia dah boleh makan, alla yudhkara smullahi alaih, tak kala tidak disebutkan nama Allah ketika makan. Maka kalaulah seseorang itu dia makan tanpa baca bismillah, syaitan akan turut makan bersama. Maka lapar macam mana sekalipun, cepat macam mana sekalipun, sekurang-kurangnya bacalah bismillah ketika makan. Maka sebab itu perlu untuk membaca bismillah ketika makan. Terus wa innahu jaa, sabda Nabi, dan sesungguhnya syaitan telah datang membawa budak perempuan ini, liyastahilla biha, supaya dia boleh untuk makan dengan sebab budak perempuan ini. Sebab bila budak perempuan ni tak baca bismillah, syaitan pun boleh turut makan. Fa akhadtu biyadiha, maka aku telah pegang tangannya. Faja'a bihadzal a'rabi, maka syaitan telah datang membawa Arab Badui ini juga, liyastahilla bih, supaya dia boleh untuk makan dengan sebab Arab Badui ini. Fa akhadtu biyadihi, maka aku juga telah memegang tangannya. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya. Inna yadahu fi yadi ma'ayadiha, sesungguhnya
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tangannya bersama pada tanganku bersama dengan tangan budak wanita ini. Maksudnya syaitan dah sedia untuk makan bersama. Apabila ada dua orang ini tak baca bismillah, maka Nabi SAW pegang tangan mereka berdua. Maka penting. Daripada sini juga kita belajar bahawa penting untuk kita menegur dengan perbuatan ahli keluarga kita, orang terdekat dengan kita yang tak baca bismillah ketika mana makan. Sebab dengan itu syaitan akan turut makan bersama, maka hilanglah keberkatan pada makanan tersebut. Riwayat seterusnya, dua riwayat kita tidak terjemahkan. 5258 dan 5259. Cumanya pada hujung riwayat 5258, maka di situ Nabi sebut dengan jelas, sebut nama Allah barulah makan. Sebut nama Allah, baca bismillah dulu barulah makan. Sebab itu sunnah bila kita nak makan dengan keluarga berjemaah, kita sama-sama membaca sekurang-kurangnya bismillah dan juga doa makan. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Isa bin Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Isa bin Yunus qala akhbarana al-A'mash an Khaythamah an Abdurrahman an Abi Huzaifah al-Arhabi an Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna idza du'ina, adalah kami apabila dijemput, idza du'ina dijemput ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ta'am, fadzakara bi ma'na hadis Abi Muawiyah wa qala ka'annama yutradu, seolah-olah ditolak, ka'annama yutradu, wa fil jariyah ka'annaha tutradu, wa qaddama maji' al-A'rabi fi hadithi qabla maji' al-jariyah. Sebahagian riwayat menyebut A'rabi datang dulu, barulah kanak-kanak perempuan tersebut. Wa zada fi akhiril hadis thumma, kemudian baginda zakara smallah, membaca bismillah terlebih dahulu, menyebut nama Allah terlebih dahulu, wa akala, barulah makan. Itu sunnahnya. Kadang-kala satu bismillah menyebabkan keberkatan yang kita tak nampak. Itu yang kadang-kala kita makan tak pernah kenyang, makan siang dan malam. Padahal sebenarnya bila dibaca bismillah dengan istiqamah, makanan yang sedikit pun mencukupi. 5259 baca sanad dia. Yang ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Abu Bakr ibn Nafi' qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan al-A'mash bi hadzal isnad wa qaddama maji' al-jariyah qabla maji' al-A'rabi. 5260 baca sanad dia. Maka Nabi SAW, kata Jabir, beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajul", apabila seseorang itu masuk baitahu, ke rumahnya, fadzakarallaha azza wa jalla, maka dia mengingati Allah ketika mana masuk ke rumah. Maka dia baca doa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepada kamu, khairal maulaj wa khairal makhraj, sebaik-baik tempat masuk, sebaik-baik tempat keluar. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Masuk dengan nama Allah, keluar dengan nama Allah dan berserah kepada Allah. Maka itu antara doa masuk rumah. Dan juga doa-doa yang lain. Ataupun dia masuk dengan memberi salam, ataupun dia masuk tak tahu doa apa-apa, dia baca bismillah. Sabda Nabi, bila seseorang itu masuk ke rumahnya membaca bismillah, dia ingat Allah inda dukhulihi, ketika mana dia masuk ke rumah, wa inda ta'amih, ketika mana dia makan. Dalam hadis ini Nabi SAW tegaskan dua waktu yang perlu baca bismillah, perlu ingat Allah. Waktu masuk ke rumah dan waktu makan. Maka apa syaitan akan berkata? La mabita lakum. Syaitan akan berkata dengan geng-geng dia, tidak ada tempat tidur untuk kamu di rumah ini. Wala asya, tidak ada makan malam untuk kamu di rumah ini. Namun sabda Nabi, wa idza dakhala falam yadhkurillah, apabila seseorang itu masuk ke rumah dia dan kemudian dia tak sebut nama Allah waktu masuk, maka syaitan akan panggil geng-geng dia. Apa syaitan kata? Adraktumul mabit, kamu dah dapat tempat tidur malam ni. Maka sebab itu rumah luas, namun kita rasa sempit. Rumah luas, selesa, segalanya apa? Segalanya ada, tetapi rasa panas tak selesa. Kerana bila kita masuk ke rumah tak baca bismillah. Satu sunnah yang mudah tetapi membawa berkah. Sebab itu tampal besar-besar doa masuk rumah dekat pintu, ataupun tampal ucapan bismillah kat pintu. Siapa pun masuk ke rumah, maka ketika itu dia akan membaca bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Terus riwayat seterusnya, wa idza lam yadhkurillah inda ta'amih,
Dan seseorang yang tidak membaca nama Allah ketika mana dia makan, maka syaitan akan berkata, adraktumul mabita wal asya, maka kamu telah beroleh tempat bermalam, tempat tidur, wal asya, dan juga tempat makan. Seseorang itu bila nak masuk rumah dia, baca bismillah. Nak makan, maka baca bismillah. 5261 kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bihi qala wa hadatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Ruh bin Ubadah qala hadatsana Ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul innahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul bimithli hadits Abi Asim illa annahu qala wa illam yadhkur ismallahi inda ta'amihi wa illam yadhkur ismallah inda dukhulih. Maka ini adalah dua keadaan yang kena sebut nama Allah, ditekankan ketika mana masuk ke rumah, sekurang-kurangnya bismillah. Ketika mana nak makan, sekurang-kurangnya bismillah. Kemudian riwayat 5262 menceritakan kepentingan makan dengan tangan kanan. Orang yang makan dengan tangan kiri, sabda Nabi SAW, dia mengikuti syaitan. Sebab syaitan makan dengan tangan kiri. 5262 baca sanad dia. Maka sabda Nabi SAW, hadis Jabir bin Abdullah, la ta'kulu bishimal, janganlah kamu makan dengan tangan kiri, fa inna syaitana, kerana sesungguhnya ya'kulu bishimal, makan dengan tangan kiri. Maka hadis ini nak menerangkan kepada kita pada baris yang kedua, kata Imam Nawawi, istihbabul akal, sunnah ketika mana makan dan minum bil yamin, dengan tangan kanan, wa karahatuhuma bishimal, dan makruh menggunakan tangan kiri ketika mana makan dan minum. Bahkan bukan sekadar makan dan minum, nanti kita akan belajar hadis yang lain ketika mana nak memberi kepada orang dengan tangan kanan, nak mengambil sesuatu, maka segala-galanya dengan tangan kanan. Terus 5263 baca sanad dia. Terima kasih banyak-banyak kepada yang beri gift, Dipel One dan juga Udzrin. Terima kasih kepada yang beri gift. Teruskan baca. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, idza akala ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu makan, falyakul biyaminih, maka makanlah dengan tangan kanannya. Wa idza syariba, apabila nak minum, falyashrab biyaminih, maka minumlah dengan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kul bishimalih, kerana syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Dan tak ada apa-apa berubah rasa pun kalau kita makan dengan tangan kanan. Lalu terpulang kita nak ikut Nabi ataupun nak ikut syaitan. Maka sebab itu ada orang kata tak haram. Memang tak haram. Tetapi kita nak ikut siapa? Kerana siapa yang kita ikut menentukan yang kita akan bersama dengannya. Terus 5264 kita tidak terjemahkan. Wa bihi qala wa hadatsana Qutaibah an Malik bin Anas fi ma quri'a alaihi tahwil. Wa bihi qala wa hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi tahwil. Wa bihi qala wa hadatsana Ibnu Musanna qala hadatsana Yahya wa huwa al-Qattani kilahuma an Ubaidillah jami'an an Az-Zuhri bi isnadi Sufyan. 5265 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, la ya'kulanna, Nabi tegaskan, janganlah sesekali salah seorang daripada kamu makan bishimalih, dengan tangan kirinya, wala yashrabanna, ada nun takkid, dan janganlah sesekali salah seorang daripada kamu minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalih, syaitan apabila makan dengan tangan kiri, wa yashrabu, apabila dia minum, biha, dengan tangan kiri. Wa kana Nafi' yazidu fiha, dalam riwayat Nafi' ada penambahan, wala ya'khudhu biha, jangan mengambil sesuatu dengan tangan kiri, wala yu'ti biha, jangan memberi sesuatu dengan tangan kiri, biasakan dengan tangan kanan. Wa fi riwayat Abi Tahir, la ya'kulanna ahadukum. 5266 baca sanad dia. Maka ini menceritakan, dalam hadis ini dia menceritakan bahawa seseorang yang apabila ditegur untuk jangan makan dengan tangan kiri dan dia enggan untuk terima, kadangkala itu adalah disebabkan sifat sombong. Sebab tak susah mana pun nak pindah daripada tangan kiri kepada tangan kanan. Tak susah mana. Tetapi apabila dia enggan,
maka itu menggambarkan kesombongan dia. Ada seorang pada zaman Nabi SAW, Nabi tegur dia untuk makan dengan tangan kanan, maka dia enggan. Maka Nabi SAW pun pada waktu itu berkata, engkau selama-lamanya tak akan boleh dengan tangan kanan. Terus jadi lumpuh tangan kanan dia. Namun dalam hadis ini, poin dia adalah orang yang mana tak nak makan dengan tangan kanan apabila ditegur waktu makan dan minum, sebenarnya itu menggambarkan sombong dia. Sebab tak susah mana pun untuk pindahkan daripada tangan kiri ke tangan kanan. Sama ada garfu sudu ataupun sama ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad cawan. Ada orang kata nanti cawan jadi kotor. Kalaulah cawan tu tak kotor pun dah habis minum tetap dibasuh. Maka sebenarnya sunnah untuk menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum, itu adalah sunnah Nabi SAW. Walaupun tak wajib, namun ianya menggambarkan siapa yang kita nak ikut. Syaitan semua dengan tangan kiri. Nabi SAW semua dengan tangan kanan. Sebab itu digalakkan untuk kita makan dengan tangan kanan. Maka dalam riwayat ini dinukilkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada daripada Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan anna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki akala inda Rasulillah, telah makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bishimalih, dengan tangan kirinya. Maka baginda pun menegurnya sedaya bersabda, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kamu. Maka dia memberi alasan, la astati, aku tak boleh makan dengan tangan kanan. Maka baginda pun terus bersabda, lastata'ta, selama-lama engkau takkan boleh. Ma mana'ahu illal kibr, kata perawi hadis, tidaklah menghalang dia daripada makan dengan tangan kanan kecuali sombong. Ada orang yang tak boleh menerima teguran, ada orang yang tak boleh menerima akan nasihat, maka itu semuanya adalah disebabkan sombong. Maka berkata perawi, fama rafa'aha ila fih, maka dia tidak lagi boleh mengangkat tangan kanannya kepada mulut dia. Maka sampai sudah tangan kanan dia menjadi lumpuh apabila dia tidak mahu menerima nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5267 mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi mendidik seawal usia kanak-kanak para sahabat untuk makan dengan tangan kanan. Terus maka daripada sini juga kita belajar, daripada kecil kita kena didik untuk makan dengan tangan kanan. Walaupun nampak sunnah simple, tetapi dalam sunnah Nabi pasti ada keberkatan. 5267 baca sanad dia. Kuat dan laju. Baca sanad dia kuat dengan laju. Terus maka daripada Umar bin Abi Salamah adalah anak tiri Nabi. Ibunya berkahwin dengan Nabi SAW selepas wafatnya, meninggalnya ayahnya Abu Salamah. Beliau berkata, kuntu fi hijr Rasulillah, aku berada di dalam jagaan Nabi SAW. Hijr diterjemahkan sebagai jagaan, bukannya peha ataupun pangkuan, di dalam jagaan Nabi SAW. Wa kanat yadi, dan adalah aku ketika itu kalau makan, tanganku tatishu fi sahfah, tanganku akan mengelilingi pinggan. Maksudnya dia makan daripada berselerak pelbagai tempat. Maka Nabi SAW pun menegur daku. Nabi bersabda, ya gulam, wahai anak muda, samillah, bila nak makan baca bismillah. Wakul biyamini, bila nak makan, makan dengan tangan kanan. Dan bila nak makan, wakul mimma yalik, makanlah daripada makanan yang berhampiran dengan kamu. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa sunnah untuk makan dengan makanan yang berhampiran dengan kita. Sunnah untuk menegur kanak-kanak yang tidak mengikut sunnah ketika mana makan. Bukanlah pukul, bukanlah marah, tetapi menegur dengan penuh hikmah dan bijaksana. 5268 baca sanad dia. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang kedua daripada bawah, makan dengan makanan yang berhampiran. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kerana seseorang itu kalaulah dia makan bersepah-sepah, menjadikan kadangkala orang yang makan bersama dengannya pun tak selesa. Faqad yatakazzar sahibuh, la siyama fil amraq, lagi-lagi kalaulah makanan yang ada kuah. Contohnya dia makanan bersepah-sepah, kejap dia pergi sentuh sana, kejap pergi sentuh sini. Dahlah makan dalam talam, makan dalam dulang, maka makan bersepah-sepah.
Maka pada waktu itu kata, kenapa Nabi tegur? Sebab akan ada orang yang rasa tak selesa. Wahada fi saridi wal amraq wa shibhima. Fa in kana tamra, namun kalaulah ianya adalah sesuatu makanan yang berlainan jenis, memang ada banyak jenis, ada banyak lauk, maka tidaklah mengapa untuk dia mengambil lauk yang tidak ada berhampiran dengan dia. Janganlah pula kerana dekat depan dia tak ada lauk, maka dia tak boleh ambil lauk dekat tempat yang lain. Bukan begitu. Ini kalaulah contohnya makanan itu lauknya semua sama, maka makanlah berhampiran. Tapi kalaulah ada ajnas pada baris yang terakhir, ajnasa, ada pelbagai jenis lauk, maka tak mengapa untuk mengambil jauh daripada kita kalaulah lauk itu tidak ada di hadapan kita. Riwayat yang seterusnya baca. Daripada sahabat Nabi Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma, beliau telah berkata, akal tu yauma, aku pernah makan pada satu hari bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'altu akhudhu min lahmin, maka aku mula telah mengambil daging haula sahfah, daripada keliling pinggan, daripada merata tempat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, kul mimma yalik, makanlah daripada makanan yang berhampiran dengan kamu. Maka sunnah untuk mendidik kanak-kanak daripada kecil untuk makan dengan adab, makan dengan sunnah. 5269. Sebab kalaulah tak ditegur daripada kecil, takkan nak tunggu besar. Nak besar lagi susah dia nak ubah. Maka sebab itu daripada kecil penting untuk mendidik dengan akhlak. Riwayat seterusnya, Nabi larang daripada minum terus daripada botol. Contohnya ada botol, minum terus daripada botol. Kalaulah botol itu memang dikongsi. Tapi kalaulah jenis botol yang kecil, maka itu tidak mengapa. Kecuali kalau kita tak nampak isi dalam dia. Ataupun contohnya minum terus daripada jak, maka Nabi SAW larang. Baca riwayat 5269, baca. Maka daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah melarang anihtinasil askiyah, daripada meneguk terus daripada bekas minuman air. Meneguk terus. Orang dulu bekas minuman air ni daripada kulit, macam kirbah, macam uncang. Maka kalaulah minum terus daripada situ, Nabi SAW larang. Dia tidaklah haram, dia adalah makruh. Namun kalaulah contohnya bekas tersebut berkongsi dengan orang lain, maka lagilah tak digalakkan. Kalaulah bekas tersebut memang kita punya tak berkongsi, maka pada waktu itu makruh tanzihi. 5270, baca. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, Naha Rasulullah, Nabi SAW telah melarang anihtinasil askiyah, daripada meneguk terus daripada bekas minuman. Apakah maksud dia? An yushraba, seseorang itu minum, min afwahiha, terus daripada mulut bekas minuman kulit tersebut. Tapi kalaulah dalam cawan tak ada masalah. Ini daripada jak, daripada botol, daripada bekas minuman kulit. Kenapa Nabi larang? Baris yang keempat, sababuhu annahu la yu'manu an yakuna fis saqa'i ma yu'dhih. Yang pertama, kita tak tahu apa yang ada di dalam bekas tersebut. Takut ada binatang berbisa yang dah masuk tanpa kita sedar. Yang kedua, wakila li'annahu yuqaddiruhu ala ghairih, kerana kadang-kala kalaulah kita berkongsi bekas tersebut, maka orang lain tak selesa. Dalam mulut kita ada minyak, ada apa, kita minum teguk begitu, maka orang lain tak selesa. Maka sebab itu Nabi SAW larang. 5271, baca. Waqtina suha, apakah maksud minum terus daripada bekas minuman kulit? Ayyuqlaba ra'suha, diterbalikkan bahagian kepala bekas kulit tersebut dan minum terus daripadanya tanpa menggunakan qadah. Qadah bermaksud bekas cawan. Tanpa menggunakan cawan, maka Nabi larang, hukumnya adalah makruh. Apakah hukum minum dalam keadaan berdiri? Maka hukumnya adalah makruh. Termasuk sebenarnya kata Imam Nawawi dan para ulama mazhab Syafi'i, walaupun ada sebahagian riwayat yang bakal kita baca, Nabi pernah minum air zam-zam berdiri, namun sunnah walaupun untuk air zam-zam adalah minum dalam keadaan duduk, mengikut pendapat majoriti para ulama mazhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi. 5272, baca sanad dia.
Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW zajara, pernah menegur dengan keras. Zajar maksudnya mencela, menegur dengan keras daripada minum dalam keadaan berdiri. 5273 baca. Daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang an yashrabar rajulu qa'ima, daripada seseorang itu minum dalam keadaan berdiri. Qala Qatadah, berkata Qatadah, maka kami bertanya kepada Anas, fal aklu, dan maka makan dalam keadaan berdiri, faqala dzaka asyar, itu adalah lebih buruk, au akhbath, ataupun lebih teruk. Maka makan berdiri itu lebih tak disukai oleh Nabi SAW. Walaupun tidaklah haram, namun ianya adalah makruh dan tidak disukai oleh Nabi SAW. 5274 baca sanad dia. Yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' an Hisham an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli wa lam yadhkur qaula Qatadah. 5275 baca sanad dia. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW zajara, telah mencela. Nabi SAW telah menegur dengan keras orang yang minum dalam keadaan berdiri. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada baris atas tu persoalan-persoalan yang Imam Nawawi timbulkan. Kita nak baca daripada baris yang kedua, 4, 5 daripada bawah. Kata Imam Nawawi, annan nahya fiha, larangan yang ada dalam minum berdiri adalah makruh tanzihi, tidaklah haram. Yang kedua, wa amma syurubuhu qa'iman, semua hadis-hadis yang menceritakan Nabi pernah minum berdiri, fabayanun lil jawaz, nak menunjukkan perbuatan itu adalah boleh, cuma tak disukai, tidaklah sampai kepada haram. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada baris yang kedua bawah tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebentar. Yang itu semuanya para pelajar boleh baca. Namun sebenarnya tidaklah haram, cuma Nabi SAW tidak menyukai untuk minum dalam keadaan berdiri. Maka riwayat 5276 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa billahi qala hadatsana Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Musanna wa ibn Bashar wa Lawdul Zuhair wa ibn al-Musanna qalu hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Qatadah an Abi Isa al-Uswari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW naha an syurbi qa'ima. Riwayat yang seterusnya maka nak menerangkan bahawa Nabi pernah menyuruh kalaulah seseorang itu minum berdiri maka muntahkan apa yang diminum berdiri. Para ulama ada dua pendapat. Nanti para pelajar boleh baca pada baris yang pertama sampailah baris yang ke-246, sampailah baris yang ke-6. Maka ringkasannya adalah Qadhi Iyad menyebut maka muntah ini adalah tak perlu diamalkan kalaulah seseorang itu minum berdiri. Namun Imam Nawawi menyebut bahawa ianya perlu dilakukan kalau mahu, kalau mampu. Kalaulah dah minum berdiri, maka muntahkanlah balik apa yang diminumkan. Dan ianya dikira sebagai sunnah mengikut pendapat Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka ada kedua-dua pendapat para ulama. 5277 baca sanad dia. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, la yashrabanna, janganlah sesekali minum salah seorang daripada kamu qa'ima, dalam keadaan berdiri, faman nasya, barang siapa yang lupa untuk minum duduk lalu berdiri, falyastaqi, maka hendaklah dia memuntahkan kembali apa yang dia telah minum. Maka apakah maksud ini? Ada kedua-dua pendapat ulama. Ada yang kata tidak perlu diamalkan, ada yang kata sunnah untuk mengamalkan. Maka detailnya ada dalam syarah An-Nawawi. 5278 baca sanad dia. Maka ini nak menceritakan tentang air Zamzam, yang Nabi SAW pernah minum air Zamzam dalam keadaan berdiri. Dalam mazhab Syafi'i, air Zamzam sunnah untuk minum dalam keadaan seseorang itu duduk. Sunnah untuk minum dalam keadaan duduk. Dan kenapa Nabi SAW berdiri? Nak menunjukkan kepada boleh, tidaklah berdosa. Dan yang kedua, sebahagian berpendapat sebab ketika itu tidak ada tempat yang sesuai untuk Nabi duduk kerana basah dan seumpamanya. Namun ada juga sebahagian yang berpandangan selain daripada mazhab Syafi'i bahawa sunnah untuk minum Zamzam dalam keadaan berdiri. Ianya adalah pelbagai pendapat para ulama. Terus 5278 baca sanad dia.
Dalam mazhab Syafi'i, kalau ditanya, sunnah untuk duduk ketika mana minum air Zam-Zam. Terus? Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, saqaitu Rasulullah, aku telah memberi minum Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada air Zam-Zam, fasyariba wa huwa qa'imun, maka baginda telah minum dalam keadaan berdiri. 5279 baca sanad dia. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW syariba min Zamzam, telah minum daripada air Zamzam, min dalwin minha, daripada salah satu baldi yang ada di situ, wa huwa qa'imun, dalam keadaan baginda berdiri. 5280 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Surayj bin Yunus qala hadatsana Hushaimun qala akhbarana Asim al-Ahwal tawil. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Yaqub ad-Dawraqi wa Ismail bin Salim wa qala Ismail akhbarana wa qala Yaqub hadatsana Hushaimun qala hadatsana Asim al-Ahwal wa Mughirah an Sya'bi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam wa huwa qa'imun. 5281 baca sanad dia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala telah berkata, saqaitu Rasulullah, aku telah memberi minum Nabi sallallahu alaihi wasallam min Zamzam, daripada air Zamzam. Fasyariba qa'ima, maka baginda telah minum dalam keadaan berdiri. Wastasqa wa huwa indal baiti, dan baginda minum dalam keadaan berdiri ketika itu baginda di sisi Baitullah Kaabah. 5282 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsanahu Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far tawil. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Wahb bin Jarir an Syu'bah bi hadzal isnad wa fi hadithihima fa ataituhu bidalwin. Bab yang seterusnya berkenaan tentang makruh bernafas ketika sedang minum air. Waktu tengah minum air, waktu cawan ni dekat mulut. Waktu cawan ni dekat mulut, bernafas, minum, maka bernafas, maka ianya adalah makruh, kata apa dalam hadis ini. Wastihbab bitanafus, namun sunnah untuk bernafas sebanyak 3 kali kharijal ina, di luar daripada cawan. Maksudnya bila kita minum, sunnah 3 kali. Bismillah, maka sekali ambil nafas. Kemudian 2 kali, dan kemudian kali ketiga. Minum dengan 3 kali nafas adalah sunnah. Maksudnya Nabi tak suka seseorang itu minum seperti unta minum. Dia minum terus tanpa berhenti. Maka itu sebenarnya membahayakan juga untuk kesihatan. Begitu juga minum dalam keadaan bernafas pada cawan, maka tidak disukai oleh Nabi SAW. Maka ada 2 sunnah di sini, iaitu Nabi tidak menyukai seseorang yang minum dan bernafas pada minumannya, dan yang kedua seseorang yang minum bukan dengan 3 kali nafas, maksudnya sekali teguk, maka Nabi SAW tidak suka. Tidaklah haram, cuma ianya tak disukai oleh Nabi SAW. 5283 baca. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW naha, telah melarang an yutanaffasa, daripada bernafas fil ina, pada bekas minuman. Waktu minum tu kita nafas kat situ, maka tak disukai oleh Nabi SAW. 5284 baca. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi SAW kana yatanaffas, baginda akan bernafas fil ina. Fil ina ini diterjemahkan sebagai sewaktu minum. Salasa, sebanyak 3 kali. Hasyiah nombor 1, maka kata muhasyi, mahmulun ala annahu yatanaffasu wal ina'u fi yadihi ma'al inabati anfih. Maksudnya ibanah, jauh daripada mulut. Maka Nabi bernafas 3 kali dalam keadaan cawan itu, bekas minuman itu jauh daripada mulut Nabi SAW. Maka sunnah. Maka Nabi tak suka minum dengan teguk, sekali teguk, seperti mana minumnya unta. 5285, maka terus. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi SAW apabila minum, yatanaffasu fi syarab, baginda akan minum sekurang-kurangnya dengan 3 kali bernafas. Nabi minum, Nabi jauh letak cawan. Minum, letak cawan. Minum, letak cawan dengan tenang. Maka baginda bersabda, innahu arwa, cara yang seperti itu lebih menghilangkan dahaga. Wa abra, dan lebih selamat. Ianya lebih selamat. Wa amra,
dan ianya lebih sempurna. Nabi SAW menyuruh untuk minum dengan sekurang-kurangnya 3 kali bernafas. Dan ia tak bagus untuk kesihatan juga kalaulah diteguk dengan sekali tegukan untuk jumlah air yang banyak. Qala Anas wa ana atanafas fi syarabi thalasa. Kata Anas, dan aku mengikuti cara Nabi minum. Apabila aku minum, aku akan pisahkan dengan 3 kali bernafas. 5286 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' an Hisham bin Dastawai an Abi Isam an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli wa qala fil ina. Bab yang seterusnya, maka sunnah zaman dulu kalaulah ada ramai orang, maka Nabi suka untuk berkongsi minuman dengan orang lain. Lalu kalaulah kita nak berkongsi minuman dengan orang lain, maka kita nak paskan kepada siapa dulu? Orang sebelah kiri ke orang sebelah kanan? Maka sunnah untuk kita paskan kepada orang yang berada di sebelah kanan, siapa pun dia. Walaupun yang sebelah di kiri ni tok guru ke ustaz ke siapa, maka dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Maka dibawakan tajuk istihbabi idaratil ma', sunnah untuk mengedarkan air, walaban dan susu dan seumpama keduanya, ala yaminil mubtadi, pada orang yang mula-mula berada di sebelah kanan kita. Walaupun sebelah kiri kita ni siapa pun, maka dahulukan yang kanan. Itu adalah sunnahnya. Mendahulukan yang kanan pada setiap perkara itu adalah sunnah Nabi SAW. 5287 baca. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah dibawa bilabanin dengan susu, qad syiba yang telah dicampur, bima'in dengan air. Kenapa orang dulu campur susu dengan air? Nak bagi sejuk. Maka mereka sejukkan air dengan cara mereka letakkan pada bekas tertentu yang pada waktu malam menjadikan air tersebut sejuk, maka mereka campurkan dengan susu. Maka tak ada masalah mencampurkan air dengan susu. Kata Imam Nawawi, yang tak bolehnya pada baris yang terakhir, wa innama yunha an syaubihi idza arada bai'ah. Apabila nak jual, maka barulah tak boleh campur air dengan susu, kecualilah kalau kita maklumkan kepada pembeli. Tapi kalaulah untuk kita minum ataupun nak bagi orang minum, tak ada masalah untuk campurkan susu dengan air. Wa an yaminihi, maka ketika itu di sisi kanan Nabi ada seorang Arab Badui, di kiri Nabi adanya Abu Bakar. Fasyariba, maka Nabi telah minum. Summa a'tal a'rabi, kemudian Nabi SAW berikan kepada Arab Badui tersebut seraya bersabda, al-aymanu fal-ayman, dahulukan yang kanan kemudian yang kanan. Maka sunnah kalau kita nak kongsi sesuatu, utamakan di sebelah kanan sebelum yang di sebelah kiri. 5288 baca sanadnya. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Nabi SAW telah tiba di Madinah. Wa ana banu ashrin, ketika itu usia ke 10 tahun. Wa mata, baginda telah wafat. Wa ana banu ashrina, dan ketika itu kata Anas usia ke 20 tahun. Wa kunna ummahati, dan adalah ibu makcikku. Ummahati maksudnya ibu dan makciknya. Mereka semua yuhassisnani, menggalakkan aku untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Fadakhala alaina darana, maka Nabi SAW pada suatu hari telah masuk ke rumah kami. Fahalabna lahu, maka kami telah memerahkan untuk baginda Nabi SAW susu. Min syatin dajin, daripada seekor kambing yang tinggal ataupun dibela di rumah kami. Dajin adalah kambing yang ditinggal di rumah, tak dibiarkan bebas di luar, maka itu dipanggil dajin. Washibalahu min bi'rin fiddar, dan telah dicampurkan susu untuk Nabi tersebut dengan air yang berada di dalam perigi. Maka Nabi SAW telah meminum, maka baginda bersabda, maka faqala lahu Umar, maka berkata kepada Nabi SAW Umar, wa Abu Bakrin an shimali, ketika itu Abu Bakar berada di kiri Nabi. Umar berkata, wahai Rasulullah, dahulukanlah Abu Bakar. Abu Bakar ni sahabat kamu. Fa'atahu arabiyan an yaminih, maka Nabi tidak ikut pandangan Umar. Nabi berikan kepada seorang Arab Badui yang berada di kanan Nabi, dan baginda bersabda, al-aymanu fal-ayman, maka perlu untuk mendahulukan yang kanan dan kanan. Maka sunnah, kalaulah kita nak kongsi apa-apa, mulakan dengan kanan. Kalaulah contoh kita makan ketika kenduri, kita nak paskan lauk,
maka paskan kepada yang kanan. Itu sunnah, bukanlah wajib. Maka dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, adanya keberkatan. 5289 baca sanad dia. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yuhaddits menceritakan, beliau berkata, atana Rasulullah, Nabi SAW telah datang ke rumah kami, fastasqa, maka baginda telah meminta minuman, fahalabna lahu syatan, maka kami telah memerah susu untuk baginda daripada seekor kambing. Summa syubtu, kemudian kata Anas, aku telah mencampurkan susu tersebut min ma'i, dengan air daripada telaga di rumahku. Qala, berkata Anas, fa'ataitu Rasulullah, maka aku telah memberikan susu tersebut kepada Nabi SAW. Fasyariba Rasulullah, Nabi SAW telah meminumnya. Wa Abu Bakrin an yasari, ketika itu Abu Bakar di kiri Nabi. Wa Umaru wijah, dan Umar bin Khattab di hadapan Nabi. Wa A'rabiyun, dan ada seorang Arab Badui di kanan Nabi. Maka qala, berkata Anas, apabila Nabi SAW telah selesai daripada minum, maka Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, hadza Abu Bakr ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Abu Bakar di sini. Umar bin Khattab ingin supaya Nabi mendahulukan Abu Bakar berbanding daripada Arab Badui tersebut. Fa'ata Rasulullah, maka Nabi SAW telah memberikan kepada Arab Badui tersebut, wa taraka Abu Bakar, dan tidak memberikan kepada Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi SAW pun bersabda, al-aymanun, 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 mendahulukan yang kanan, mendahulukan yang kanan, mendahulukan yang kanan. Maka berkata Anas, fahiya sunnah, fahiya sunnah, fahiya sunnah, mendahulukan yang kanan adalah sunnah Nabi SAW. Beliau ulang sebanyak 3 kali. Riwayat berikut ini nak menerangkan, maka Nabi SAW, kalaulah Nabi nak berikan kepada orang yang di sebelah kiri, Nabi akan tanya dulu orang yang di sebelah kanan. Dan kalaulah yang di sebelah kanan itu budak sekalipun, Nabi akan tanya. Kalaulah dia tidak izinkan, maka Nabi akan mendahulukan yang sebelah kanan sentiasa. 5290 baca sanad dia. Maka telah dibawa minuman kepada Nabi SAW, kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Fasyariba minum, maka Nabi telah minum daripadanya. Wa an yaminihi ghulam, di sisi Nabi ketika itu ada seorang budak-budak. Wa an yasari asyah, dan di sisi kiri Nabi SAW adanya para sahabat yang berkedudukan tinggi, Abu Bakar dan sebagainya. Maka baginda bertanya kepada budak tersebut, ata'zanuli, adakah kamu boleh mengizinkan kepadaku an u'tiya haula, untuk aku mendahulukan mereka ini terlebih dahulu. Faqala al-ghulam, maka berkatalah budak tersebut, wallahi, demi Allah tidak, la uthiru binasibi, aku tidak akan mengutamakan bahagianku, minka, daripadamu wahai Rasulullah, ahada, seorang pun. Fatallahu ay fawada'ahu, maka Nabi SAW meletakkan pada tangan budak tersebut minuman tersebut. Maka Nabi tanya, kalaulah Nabi nak bagi, tapi kalaulah budak tersebut tak izinkan, maka Nabi SAW tak ada masalah, Nabi SAW akan berikan kepadanya. 5291 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abdul Aziz bin Abi Hazim Tawil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Yaqub yani ibn Abdul Rahman Al-Qari. Kilahuma an Abi Hazim an Salim bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli wa lam yaqula fatallahu, walakin fi riwayat Yaqub qala fa'atahu iyyah. Riwayat yang seterusnya adalah berkenaan tentang sunnah laqil asabi', menyisip jari. Kalaulah kita makan menggunakan tangan, maka Nabi menggalakkan sebelum basuh tangan ataupun lap dengan tisu, maka sunnah untuk menyisip. Bukanlah jilat. Kalau jilat kita keluarkan lidah, kita jilat. Tetapi adalah menyisip. Maka sunnah untuk menyisip akan makanan yang ada pada jari jemari tersebut. Sunnah. Wal qas'ah, sunnah juga untuk membersihkan sisa makanan yang ada pada pinggan. Wa aklil luqmatis saqitah ba'da mashi ma yusibuha min adha, sunnah untuk mengutip dan memakan makanan yang terjatuh setelah daripada membersihkan jika ada kotoran padanya. Sunnah. Ini semua benda yang zaman kita sebahagian orang anggap jijik.
tetapi sebenarnya adalah sunnah kerana Nabi SAW menerangkan kita tidak tahu pada makanan mana yang ada keberkatan. Yang kedua, nak mendidikkan kita untuk kita menghargai setiap kurniaan nikmat. Zaman kita kadang-kala kita buang je makanan. Dalam keadaan sebenarnya kita boleh menguruskan makanan apa yang kita nak makan, berapa banyak kita nak makan. Tetapi kadang-kala terlalu banyak membawa kepada pembaziran. Kalaulah kita boleh search kat Google data berapa banyak food waste, makanan yang dibuang di negara kita dalam setahun, maka kadang-kala menjadikan kita merasa sepatutnya kenapa kadang-kala hilangnya keberkatan. Kadang-kala kita tengok zaman kita hilangnya keberkatan. Mungkin orang boleh kata kerana ekonomi, mungkin orang boleh kata kerana salah itu dan ini. Tapi sebenarnya setiap daripada kita yang bersalah. Sebab kita membazir makan begitu lama. Lagi-lagi pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, berapa banyak pembaziran berlaku. Maka Nabi mengajar makanan yang ada dekat jari untuk sisip supaya tidak ada makanan yang membazir. Tidak ada makanan yang pada waktu itu tidak dijamah. Maka kadang-kala ada orang kata nanti jadi gemuk dan sebagainya. Maka susun berapa banyak yang kita nak makan. Berapa banyak yang kita nak makan. Kita boleh masak berapa banyak. Tetapi kadang-kala kita banyak membazir. Buang dan buang dan buang. Moga Allah pelihara. Maka kita akan sambung ini pada jam 3 petang insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi pada jam 3 petang. Nanti insya-Allah berkenaan tentang sunnah menyisip tangan selepas daripada makan.